kalau ada yang marah beritahu ya. Dah lah tak seronok. Cerita kira-kira matematik nyampah betul. Itu lama pula tu ngajarnya. Faraid ni macam tu lah ya. Dia cerita pasal harta. Wah, dia cerita harta. Wah, dia cerita macam mana nak bagi nanti lepas kita mati. Lepas tu dia nak cerita pasal apa yang Wak ada sekarang ni. Apa yang hartanya Wak ada, itulah yang nanti akan cerita nanti lepas kita dah tak ada. Itulah yang jadi rebutan anak-anak kita, ahli waris kita. Kita kena tahu dulu sebenarnya apa akan jadi. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita rancang-rancangkan hartanya nak buat macam mana. Ya? Daripada kita tak tahu langsung, kita tak nanti kurang-kurangnya tuan-tuan. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, kita macam mana kita nak pesan ke anak-anak kita nak bagikan harta. Tuan-tuan nanti kalau dah tahu belajar faraid ni tuan-tuan dah boleh buat pesanan sekurang-kurangnya. Tak mampu nak tulis wasiat sebab mahal sangat, harga ni 300 kat pejabat agama. Kurang-kurangnya dia pesan lisan lah dekat anak-anaknya. Cuma dia pesan lisan ni dalam bab muamalat. Allah suruh adakan saksi fa'aidu alaihim. Adakan saksi-saksi ke atas mereka itu. Tu dalam bab muamalah. Ya, kalau kita tidak adakan saksi, khawatir nanti satu hari nanti dia akan jadi fitnah. Itu sebab dalam Islam banyak perkara dalam Islam yang berkaitan dengan muamalat, dia kena ada saksi. Lagi-lagi dalam bab hutang. Ya, tuan-tuan, kena ada saksi. Tengok fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu falikum bisus. Ya, kalau tak ada anak, Allah kata si mati tak ada anak, dia ada mak, maka maknya dapat 1/3. Tu ringkasnya tuan-tuan ni. Kita tunjuk dalam gambar rajah. Sambung aja ayatnya. Ya, sikit ya. Ya. Mana tadi saya penting? Kalau boleh seperti menyinggung. Kalau pula si mati, fa in kana lahu ikhwatu. Fa in kana lahu ikhwatu falil ummi sudus. Ya. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yakni adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun falil ummi sudus. Ya. Jika seseorang meninggal dunia, dia ada tinggalkan ramai adik-beradik, ramai saudara. Ya, tuan-tuan, ya, perhatikan dalam keluarga itu. Ya, ada ni ya tuan-tuan ya, dalam ahli keluarga kita, kalau dia meninggal dunia, tuan-tuan, dia tak ada anak, langsung tak ada anak. Kahwin lama dah, tapi Allah tak kurniakan rezeki dekat dia. Tak ada seorang pun anak. Tapi dia ada ramai adik-beradik. Adik-beradik dalam Islam ada 3 kategori. Satu, adik-beradik yang disebut sebagai adik-beradik seibu sebapa. Bapa sama, mak sama. Saudara seibu sebapa. SIB. Saya malas nak tulis panjang-panjang. SIB ni maksudnya saudara seibu sebapa. Bapa sama, mak sama. Ada juga adik-beradik saudara sebapa. Bapa sama, mak lain. Bapa kahwin 3, kahwin 4, anak ramai 16 orang. Tu semua adik-beradik disebut sebagai adik-beradik sebapa. Ada juga disebut sebagai adik-beradik seibu. SI ni saudara seibu. Adik-beradik mak sama bapa lain. Sudah 9 banyak ni. Ya, beradik 9. Mak sama bapa lain, induk dia satu. Dia kata, ya tuan-tuan ni, induk dia sama, bawui dia sama. Tak ada sama pokok kan. Dia kata pokok tak sama, bawui dia sama kan. Dia kata daripada pokok yang sama, ya, daripada pokok yang sama. Itu disebut sebagai adik-beradik seibu atau sama. Ya, adik-beradik ada 3 ini. Kalaulah si mati ni meninggal dunia tuan-tuan, dia tak ada anak, tapi ada ramai adik-beradik. Adik-beradik seibu bapa ada, adik-beradik sebapa ada, adik-beradik seibu ada, ramai. 3
orang, 3 ada. Ataupun dia ada adik-beradik 10 orang adik-beradik, seibu sebapak, seorang saja mak dia. Ada tak? Ada. Seorang perempuan lahirkan 12 orang, ada kat pejabat saya. Ya, 12 orang, ya, adik-beradik dia. Ada yang adik-beradik sebapak, seibu sebapak, ada sebapak ramai sampai 15 orang. Itu pun adik-beradik juga, bukan ya disebut sebagai adik-beradik tiri. Tapi oleh kerana hubungan ni tak rapat, tuan-tuan, dia kata itu adalah adik tiri saya. Mana pula dalam Islam disebut sebagai adik-beradik sebapak? Itu adik-beradik. Okay. Adik-beradik sebapak, adik-beradik seibu pun adik-beradik. Ya. Bila ada ramai adik-beradik, maka ibu akan dapat 1/6 sahaja. Ya. 1/6 sahaja ibu dapat. Itu second. Ulama tambah pula, kalaulah si mati, itu dia kata ihwatun ni maksudnya ramai saudara, ramai adik-beradik. Tapi kalau dia tinggalkan seorang adik-beradik, dia tinggalkan seorang adik-beradik perempuan ataupun seorang adik-beradik lelaki, tak kira seibu sebapak ke sebapak ke ataupun seibu, seorang saja, maka ibu ni dapat 1/3. Nyampah lah ustaz ni, dah pening dah. Mana 1/3, 1/6. Seber ibu ni sebenarnya, saya kata terus terang, dalam fiqh seber ibu ni ada 3. 1/3, 1/3 bagi dengan 1/6. Hafal seber ni. Ni hak untuk mak. Kalau seseorang meninggal dunia, kalau mak dia ada lagi, walaupun dah tua umur 80, pakai pamper, tak boleh bangun, tak boleh bergerak, mak dia tu dapat pusaka. Seber ni ada 3, 1/3, 1/3 bagi ataupun 1/6. Mana satu nak pilih? Kalau ada anak, 1/6 terus. 1/6. Bagi dia 1/6 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, tengok ada adik-beradik tak? Adik-beradiknya lebih daripada seorang tak? Kalau adik-beradiknya seorang saja, 1/3. Itu seber. 1/3 bagi. Ini kes khas berlaku pada zaman Saidina Umar. Disebut sebagai kes Umariyatain. Saya tak payah terangkan, nanti bertambah pening buat semua ya. Tapi akan belajar sampai satu masa ni, nanti akan belajar 1/3 bagi. Sebab kiraan dia tu lain dan tunjuk lain sikit ya. Dalam keadaan si mati biasanya tinggalkan ibu, bapa, suami atau isteri salah seorang. Ini kes Umariyatain. Ibunya akan dapat 1/3 bagi. Cara kira dia pula berbeza dengan cara kaedah kira biasa. Nanti dulu saya tak akan sentuh ni. Ini kes-kes khas berlaku pada zaman Saidina Umar. Itu sebab ini disebut sebagai kes Umariyatain. Sebenarnya hafal sepen ni. Ini sepen untuk mak. Bapak kalau ada dengan bapak ni dapat baki, senang cerita tuan. 1/6 campur baki. Itu je sepen bapak. Apa? 1/6. Yang ini yang bulat ni, perut, ada perut ni, di pada tongkek ni, namanya baki ya. Asobah ya. 1/6 campur baki. Kalau laki mati tinggalkan adik-beradik, ada ibu dan bapa, adik-beradik langsung tak dapat apa-apa. Itu seber ni yang paling mudah. Terhijab disebut gitu. Mahjub. Jangan perasan ya, kalaulah seseorang meninggal dunia, setiap tahun kita pergi rapat dengan dia, pergi raya rumah dia, sebab dia tak ada anak. Konon-kononnya nanti kalau dia gojol, duit harta dia, rumah dia, kereta dia, semuanya nanti jatuh dekat kita. Baik-baiklah dengan dia. Tapi tuan-tuan lupa, yang bapak kita masih hidup lagi, duduk pakai basikal pagi-pagi ya, beli nasi lemak, pergi semayang subuh naik basikal, tak larat, tak ada kenderaan. Sedangkan anaknya kaya. Anaknya kaya-kaya, ada kereta, ada motor LC, ada motor Honda Wave, macam-macam tuan. Anaknya tadi meninggal dunia. Adik-beradik dia yang ramai-ramai tadi tak dapat aku sapa.
yang si mati tu, yang dapat bapak dia. Kalau dah dia tak ada ibu, dia ada beradik, ramai ada beradik, bapaknya dia ada. Bapaknya ada lagi. Tuan-tuan, kereta bapak dia ambil, motor bapak dia ambil, rumah bapak dia ambil. Bapak dia yang dulu hidupnya miskin, anak dia jadi tak tahu je, balik kampung pun tak benar, raya korban tak balik, raya haji tak balik, bagi RM50, RM1 dekat bapak dia pun tak benar sebulan, kedekut tak hidung masin. Ada tak ada macam tu? Aduh, kojol anak ni, badan kojol anak ni. Rupa-rupanya bapak ni dekat kampung tu yang pagi-pagi pergi main 10 naik basikal tu, seminggu sedang anaknya meninggal dunia, bapak ni datang naik motor LC. Anak aku punya. Bapak ni dapat itu satu beranak. Main-main. Adik-beradik dia ramai-ramai ni, dia dah rapat dengan si mati tak ada anak, kononnya nanti dapat harta dia. Rupa-rupanya mengikut hukum syarak, tuan-tuan, langsung seseng pun tak dapat daripada harta tu. Tu nak tengok tu. Pernah berlaku dalam masyarakat ustaz benda ni. Sebab pernah aku cerita, tuan-tuan. Sebab pernah berlaku aku cerita benda ni. Apa sudah dah. Saya tahu tuan-tuan dah berita. Ya, Lesik sana, lesik sini, nyampah ustaz ni cerita. Ya, dah lah ustaz berhenti, penat dah matanya, besok nak kerja. Aku pun kerja. Tuan-tuan ya. Sebelum saya berhenti, saya datang sebelah sekali je. Tu yang saya lacak ni. Boleh Pak ya? Sikit je, 10 minit je. Jangan marah ya. Ada nak tanya tak? Memang saya tak kata-kata. Ada ya? Lalulah nak tanya Pak ya. Orang dengar ke banyak sangat. Tak Imam? Ya. Ini yang apa perkiraan dia untuk menentukan perkiraan sebelum dibagi. Siapa yang layak menentukan jumlah dia? Adakah ada kalangan waris itu ataupun kepada orang tua yang bertuan? Untuk menentukan maknanya kesahihan jumlah harta yang ditinggalkan setelah hutang. Nak menentukan sahih harta yang ditinggalkan? Maknanya untuk dialihkan kepada yang berhak. Kalau nak menentukan sahih harta yang ditinggalkan oleh si mati, yang boleh mengisytiharkan dan mengesahkan perkara tersebut sebenarnya ahli waris. Ahli waris ada yang tahu apa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Orang luar tak tahu, saya tak tahu pula. Ahli waris siapa? Semua sekali ke ataupun orang yang Semua sekali kena sahkan. Isterinya, anak-anaknya, dia sebenarnya bila berlaku kematian, tapi orang kita tak nak buat dah ni. Kalau cerita nanti dia kena nak rebut harta. Ini bukan masalah rebut harta. Bila berlaku kematian, malam tu contohnya malam tu kenduri tahlil. Dah habis kenduri tahlil, patutnya wali kepada waris tu. Wali ni ialah biasanya orang lelaki lah. Kedua lah tenang cerita. Dia kena panggil adik-adik dia semua. Sembang bincang, tapi kena hatinya ikhlas. Jangan ada sikit pun perasaan iri hati, hasad dengki, nak menuduh seseorang tu, nak membolot atau sesuatu. Jangan. Kita nak menyelesaikan masalah fakir arwah dah dalam kubur. Takut kalau ditangguh-tangguh nanti masalah berlapis-lapis. Nanti ada yang meninggal lepas tu, besok pula minggu depan ada yang meninggal pula, kan pening. Isteri dia pula dapat menantu, kan pening. Cerita dulu, panggil. Hartanya tak boleh bahagi lagi contohnya. Kalau rumah, macam mana nak bagi? Nak kena tukar gerannya. Kalau motor, nak kena tukar gerannya, kan tak boleh bahagi lagi. Tapi peranan wali itu, peranan ketua, pentadbir, administrator dalam bahasa Inggerisnya, dalam Islam disebut sebagai wali lah dengan kita sebenarnya. Dia panggil adik-beradiknya kumpul, cerita malam tu terus terang apa yang bapa tinggalkan. Dan biasanya rahsia harta ni, orang yang lebih mengetahui harta yang disimpan oleh kita orang lelaki ataupun perempuan isteri, biasanya pasangannya, suami dan isteri. Macam
Macam kita, isterinya tahu geran dia letak dekat mana. Isterinya tahu duit belanja bulanan dia letak kat mana. Malah isterinya tahu nombor PIN kad suami dia. Betul tak? Saya tahu nombor PIN isteri saya. Isteri saya tahu nombor PIN saya. Jangan ada rahsia. Kata je lah tadi bicara tadi. Jangan ada rahsia Ustaz. Sebenarnya boleh je rahsia. Boleh je rahsia, tak ada masalah. Tapi biasanya, kebiasaan urutnya, pasangan tu di antara suami dan isteri mengetahui. Anak lelaki menjadi wali kepada urusan tersebut, dia akan tanya. Biasanya mak akan kata, bapak kau tinggal macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ini harta bapak. Ini pun TV Sony ini sebenarnya bapak kau punya, bukan mak punya. Saka tuan. Ada nilai tak TV tu? Nak-naknya TV tu boleh cucuk dan drive tu sekarang ni, boleh tengok movie. Ramai yang nak. Betul tak? Wali tu tadi akan kumpul dan akan bicara tentang wali ni mesti orang yang berilmu, tahu tentang bab pembahagian harta, tahu tentang faraid. Tapi malangnya wali-wali ini, orang-orang yang membicarakan mengutak ini, dia langsung tak tahu asal pengurusan harta. Itu yang jahil tu, pembahagiannya jadi pura-pura. Oleh kerana tidak tahu, tidak ada yang tahu tentang pembahagian tersebut, digalakkan. Panggillah Tuan Nadir, panggil Pak Imam. Dah belajar faraid kan? Janganlah panggil saya, jauh nak datang. Malam-malam, pukul malam telefon saya, suruh nak cerita faraid. Janganlah, aku nak tidur. Apalah, bukan marah. Kasihlah aku tidur kan? Dah suruh berhenti dah tu sebenarnya. Ya, baik. Panggil. Kalau tak ada walinya tadi tak tahu membicarakan pasal harta, panggil Pak Imam. Panggil Tuan dari Ustaz Anwar. Ustaz Anwar bakal, insya-Allah. Tuan guru, dia boleh bantu. Sembang dalam tu. Kalau Ustaz Anwar datang, takkanlah waris-waris tak hormat, takkan nak bergaduh depan Ustaz Anwar. Disilatkan Ustaz Anwar di badan tuan. Jangan memang Ustaz Anwar tu hebat orangnya tuan ya. Takkan nak bergaduh, tak ada. Ustaz Anwar akan nanti bagi tahu lagi, nanti dah dapat duit masing-masing, jangan perasan itu harta engkau, itu harta Ustaz Anwar lah maksudnya. Wakafkan sikit untuk arwah bapak. Betul. Tuan-tuan tak sempat buat kebajikan dekat mak bapak tuan-tuan masih hidup. Ni lepas mati tuan-tuan boleh buat. Lepas mati dia tuan-tuan kita boleh buat. Kita bagi dia pencen. Pencen apa? Wakaf tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah banyak-banyak dah. RM10 je wakaf tuan-tuan. Dapat arwah bapak kita dekat kubur sejeding depan. Pencen sampai hari kiamat tuan-tuan. Ya Allah. Tuan-tuan buat kebajikan untuk mak bapak. Ini saya nak beritahu. Rezeki tuan-tuan, saya cakap terus terang, berlimpah ruah tuan-tuan. Buatlah kebajikan untuk mak bapak kita, walaupun mak bapak kita tidak bekerja. Tapi berapa ramai yang ingat mak bapak ingat. Berapa ramai? Ya, berapa ramai. Anak-anak muda ni lah ya. Berapa ramai ingat mak bapak ingat bekerja. Langsung tak fikir bapaknya dalam kubur sekarang ni kesunyian. Tak ada orang sedekahkan pahala. Doa-doa dah, rupanya doanya sangkut. Biasalah, mengumpat kuat ya. Macam banyak buat dosa. Tak sampai pahala. Tapi kalau pahala sedekah, wakaf, insya-Allah. Syaratnya ikhlas. Pergi jumpa sana insya-Allah. Cumanya saya minta, jangan lebih pandai. Belum bagi pusaka lagi tu nak wakaf. Tu namanya bodoh tuan-tuan ya. Jangan. Belum lagi milik kita, belum lagi jadi milik kita. Masih lagi harta pusaka, terus nak wakafkan. Itu tak boleh tuan-tuan. Haram hukum ni kalau diwakafkan. Sebab dia ada hak faraid dengan itu, belum dibahagikan. Bahagi faraid dulu, nak wakaf tertinggal. Okey. Tuan Imam, jelaskan Imam. Jawab itu. Kena ada yang tahu dia Pak Imam ya. Jangan kena tahu. Kapan 40? Ada? Ada ya?
duit khairat yang kita terima macam daripada mana-mana, tentu waris si mati ada masuk mana-mana kan dia dapat duit khairat tu. Oh, tabung khairat. Tabung khairat. Mana-mana tabung khairat. Harta ni sepertinya, harta yang timbul selepas kematian si mati, kita pernah masuk tabung khairat macam-macam ya. Yayasan ni masuk, itu masuk, takaful, khairat masjid, khairat yayasan, macam-macam lah kat sejeding ni tuan-tuan ni, macam-macam ya. Dapatnya masa hidup ke lepas mati? Lepas mati. Dapat lepas mati bukan harta pusaka. Yang menjadi harta pusaka ialah harta itu dimiliki semasa hayat si mati. Apa yang dimiliki, apa yang dia punya masa hidup, itu jadi harta pusaka. Tapi kalau timbul lepas mati, bukan harta pusaka. Itu sebab kalau ada orang tanya dengan saya, minta maaf kalau ejen takaful kat sini. Kalau ada ejen takaful, minta maaf. Saya tahu dekat depan saya ni ramai yang masuk takaful. Minta maaf lah ya. Pampasan insurans takaful yang dapat lepas mati, aksiden meninggal dunia, dapat pampasan 100,000. Biasa ya, memang 50,000, 100,000. Sebab aksiden, takaful dia buat tabaruk, dia buat sumbangan 100,000 tuan-tuan bagi kepada waris. Persoalannya itu, adakah 100,000 pampasan yang diberikan oleh syarikat takaful itu atau pusaka? Ini jawaban saya. Walaupun berbeza dengan ustaz-ustaz kat luar, minta maaf sangat. Apa nak berguru dengan ustaz luar, pergi ustaz luar. Ini pandangan saya, pandangan peribadi saya, berdasarkan ilmu saya, berdasarkan apa yang tok guru saya cakap. Jawapannya, duit itu bukan harta pusaka. Duit itulah gunanya sebenarnya di mati carum takaful dapat pampasan untuk bayar hutang. Yang kita pergi berebut, apa? Bayar hutang kereta biar si mati tu dulu. Ada bagi 40,000. Ini aku cerita betul. Berebut. Hutang kereta biar si mati 40,000 lagi tak nak settle. Dapat pampasan insurans tu direbut. Bayar dulu hutang tu dulu. Dah lah dinamakan dia tak penama, dia kata menamakan isterinya. Memanglah dalam takaful sekarang ni mana-mana dia kata penama hanya pemegang amanah saja. Penama hendaklah membagikan ikut faraid. Tapi kena ingat, harta tu bukan harta faraid. Takaful harta pampasan ditimbul lepas mati tuan-tuan. Melainkan duit caruman takaful yang bulan-bulan dia sumbang RM100, itu kalau dapat itu jadi harta pusaka. Tapi kalau pampasan tu pulanglah tuan-tuan nak ikut ke tanah. Itu sebab kalau tuan-tuan ada ambil takaful depan saya ni, tak ada masalah, letak penama dan boleh buat satu ikrar pesanan dekat situ bagi tahu duit tu sebenarnya settlekan hutang-hutang yang ada dulu. Tak adalah waris isteri jadi terbeban nak bayar hutang. Settlekan hutang. Bakinya tu terpulanglah siapa yang jadi penama tu nak belanjakan hartanya macam mana bakinya. Tapi biasanya mak lah isteri, dia dapat duit tu baki, contohnya ada 40,000 lebih lagi, dia bagi dengan anak-anak dia. Dia tahu anak-anaknya ni semua nak duit. Tahu. Orang zaman sekarang memang itulah RM dia kepala otak dia sebenarnya. Duit. Padahal bukan duit dia pun, dia tak usahakan pun, sibuk je nak duit orang tua sebenarnya. Settle kan. Tapi ada juga pendapat pesarah-pesarah di luar sana mengatakan bahawa harta tu harta pusaka. Buktinya ialah harta itu kalau nak dibahagikan, duit takaful tu kalau tak letak penama, dia kena masuk bicara di pejabat pusaka juga ataupun amanah raya. Melalui amanah raya, pentadbirannya harta itu akan dibahagikan mengikut kaedah pusaka. Tapi hakikatnya yang saya tahu dan saya belajar dari betul-betul guru saya, itu bukan harta pusaka. Sebab saya nak bagi tahu mudahnya macam ni sepertinya tuan-tuan. Kalau dah si mati tu tak mati, tak aksiden, dapat tak dia 1,000 tu? Maknanya bukan harta pusaka. Bawa-bawa. Okey, sekian saja pertemuan kita pada bulan dah ya. Supaya bulan depan ya, kita jumpa ya. Dah berpeluang dah. Tak berhenti daripada ayat-ayat itu. Okey, ini kebetulan penuh sikit. Mudah-mudahan sembang-sembang kita pasal pusaka, pasal faraid ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kalau nak rujuk tentang pembahagian ni boleh, tak ada masalah. Lepas semayang boleh jumpa saya. Mana-mana masjid biasanya kalau saya ngajar, memang kalau nak jumpa lepas semayang saya.
lepas mayang. Bolehlah. Tapi janganlah ada sampai pukul 11 malam. Sekian dengan saya Wahid. Sekian saja untuk malam ini. Kita sudahi, mari kita sudahi. Ya, kita pada malam ini dengan Fatihah dan surah Subhanallah.